Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku nak kongsikan video mengenai cadangan Ustaz Engku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk mengekang fahaman ekstrim Wahabi dan lain-lain. Semoga Datuk Seri dapat menerima cadangan ini demi menjaga keharmonian negara. Video ini ditujukan kepada puak Wahabi Salafi. Jika anda bukan Wahabi, janganlah meroyan dalam ruangan komen. Jom kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senata Datuk Setia Datuk Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wal Agama. Yang berhormat Tuan Muhammad Zawi bin Ahmad Mughni, Esko Agama Islam Negeri Selangor. Sahibus Samahah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Syekh Haji Muhammad Jamil Sardaki bin Datuk Mursyid Diraja Syekh Tajuddin, pegawai kanan kerajaan, dan tidak dilupakan warasatul anbiya, ashabul fadilah, para alim ulama dan hadirin dan rahmati sekalian. Saya Engku Ahmad Fadhil bin Engku Ali, mantan pensyarah kuliah undang-undang UIA, yang mana Datuk Seri pernah menjadi presiden satu masa dahulu, dan rakyat marahin yang masih ada persamaan, iaitu sama-sama budak kolek. Kalau Datuk Seri tinggalkan Malay College 1966, saya tinggalkan Malay College tahun 1986, 20 years after. Pertama, saya ucapkan tahniah di atas pelantikan yang amat berhormat Datuk Seri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, tapi boleh jadi juga takziah, bergantung kepada bagaimana Datuk Seri perform. Actually, the norm is takziah. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, fa innaha nadamatun wa khizyun yaumal qiyamah. Kepimpinan ini akan merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari akhirat, illa, iaitu exceptional, man akhazaha bihaqqiha wa addallazi alaihi fiha, iaitu orang yang mengambil kepimpinan itu dengan haknya dan dia menunaikan tanggungjawab yang dipikul melalui kepimpinan tersebut. Kita sama-sama doakan moga-moga Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadikan oleh Allah Ta'ala yang exceptional ini, yang layak mendapat tahniah di atas jawatan ini. Seterusnya, ini adalah peluang, kerana daripada 7 yang mendapat bayangan pada hari yang tidak ada bayang melainkan bayangnya, iaitu adalah Al-Imamul Adil, pemerintah yang adil. Dan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Equality does not necessarily mean justice. Sometimes justice requires to treat different people differently. Kemudian, sama-sama kita ingati tugas seorang pemimpin dalam Islam adalah iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan ketetapan agama. Yang dicadangkan oleh kami adalah moga-moga yang amat berhormat Datuk Seri diingati sebagai tokoh yang berjaya mengekang ekstremisme dan mengangkat kembali kegemilangan intelektual Islam. Yang kedua, moga-moga yang amat berhormat Datuk Seri disyukuri sebagai tokoh yang berjaya merealisasikan perpaduan sebenar di kalangan rakyat Malaysia, baik secara intra, iaitu sesama umat Islam, maupun secara inter, antara umat Islam dan bukan Islam, merealisasikan at-ta'ayush as-silmi, peaceful coexistence. Legasi yang ketiga, moga-moga dikenang sebagai tokoh yang berjaya mengangkat intelektual Islam dengan memperkasakan fahaman Islam yang moderate, seimbang antara nakli, wahyu, dan juga akli, iaitu kebolehan akal. Dan legasi yang keempat, kami cadangkan moga-moga Datuk Seri diangkat sebagai tokoh yang berjaya mengembalikan kepercayaan rakyat kepada integriti institusi agama, institusi utama negara, judiciary, PDRM, SPRM dan lain-lain yang kita tahu. Mungkin Datuk Seri masih ingat kenangan 1998, the Black Eye Incident. Jadi kepercayaan rakyat kepada institusi itu adalah shaken. Jadi inilah peluang untuk Datuk Seri mengembalikan semula kepercayaan rakyat kepada integriti
institusi ini. Dan yang kelima dan terakhir, kita berharap moga-moga Datuk Seri meninggalkan legasi sebagai tokoh yang meletakkan institusi raja-raja pada posisi yang penting, waliul amri yang mengekalkan seimbangan dan kedamaian rakyat. Oleh kerana masa yang diberikan kepada saya sangat terbatas, maka secara ringkas sahaja, dalam mengekang ekstremisme dan mengembalikan kegemilangan intelektual Islam, nak tak nak kita kena kembali kepada the mainstream, iaitulah pegangan Asy'ariyah, Maturidiyah, dan menolak pegangan-pegangan seperti Syiah dan Wahabi. Kerana kalau kita lihat sejarah, tokoh-tokoh yang menjulang nama Islam adalah tokoh-tokoh Asy'ariyah seperti Al-Imam Al-Haramain Al-Jawaini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, rahmatullah alaihim ajma'in. Tetapi malangnya sekarang ini orang-orang agama diserapi oleh ekstremisme, sama ada oleh kerana ketasupan politik kepartian, mudah membid'ahkan, mengkafirkan orang yang tidak sefahaman, ataupun terpengaruh dengan fahaman Wahabism yang sangat jumud dan beku dalam memahami Islam. Bahkan mungkin amalan-amalan yang diamalkan seperti amalan selawat Nurul Anwar yang saya difahamkan Datuk Seri sering melakukan sesi-sesi selawat ini, juga dianggap sesuatu yang berdosa dengan alasan tidak ada dalil dan sebagainya. Jadi inilah masa untuk kita mengkaji silibus yang ada di dalam silibus kita, iaitu mengeluarkan ajaran Tauhid 3 yang telah dikenal pasti oleh para pengkaji sebagai punca ekstremisme. Bahkan itulah yang menjadi pegangan golongan ISIS ataupun Daesh yang membunuh sesama Islam, dan digantikan dengan pengajian Tauhid Sifat 20, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang moden dan mudah difahami, tapi masih mengekalkan ketinggian mutu ilmu Tauhid Sifat 20 ini, yang insya-Allah evergreen dan menjadi antivirus. Kita doakan semoga Allah memberi taufik kepada Datuk Seri untuk merealisasikan cadangan demi keharmonian negara, bukan hanya fahaman Wahabi, bahkan segala fahaman sesat seperti Syiah, ajaran sesat Batiniyah dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.